Yang bahagia Datuk Fauzi, KSU, yang berusaha Encik Mahasir Vanessa, TKSU, yang berusaha Puan Rosita, TKP, Finas, yang bahagia ketua-ketua jabatan dan agensi, tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rosita dan pasukan kerana telah berusaha untuk melaksanakan perhimpunan bulanan. Kali ini anjuran Finas. Saya mohon maaf. Jangan tepuk dulu. Saya mohon maaf sebab tak dapat memo. Saya, Datuk Fauzi, Cik Asif, ya, Cik Nazrul, ni semua kau bolehlah. Ramai yang tak dapat memo, jadi tapi itulah Mr. Siva dapat memo tapi dia tak panjangkan. Tak apa, melawak je. Tapi saya sangat gembira dan berbangga kerana kita lihat Finas adalah salah satu dari agensi yang sangat penting dan telah dan akan terus memainkan satu peranan dalam membangunkan industri kreatif di Malaysia. Tuan-tuan dan puan, saya bersama pasukan baru ke London tempoh hari dalam satu sesi lawatan kerja serta pertemuan dalam program London Tech Week yang bersama-sama dengan saya waktu itu rakan-rakan dari MDEC dan juga CSM, dan kami alhamdulillah berjaya bawa pulang jumlah pelaburan 8.3 bilion ringgit. Bukan sahaja itu, tapi alhamdulillah sewaktu sesi saya dan rakan-rakan bersama dengan para pelabur termasuk daripada persatuan yang mengusahakan, dipanggil UK ASEAN Business Chamber and also the British Malaysian Chamber of Commerce, kita meninggalkan satu perasaan yang sangat positif di kalangan para pelabur yang mana mereka merasakan dengan hala tuju kestabilan politik dan juga keupayaan Malaysia sekarang untuk menjadi salah satu pusat tumpuan bagi pelaburan, maka mereka ada keyakinan tambahan. InsyaAllah tidak mustahil dalam masa yang tidak berapa lama dari sekarang, kita akan dapat saksikan lebih banyak pelaburan masuk ke dalam negara kita. Malah saya telah dijemput untuk merasmikan satu mesyuarat agung tahunan oleh British Malaysian Chamber of Commerce hujung minggu ini. Ini memberi satu petanda bahawa usaha kita, usaha kerajaan dan juga agensi-agensi telah berjaya membuahkan hasil. Namun ia tidak mencukupi. Kerana bagi saya, kalau kita lihat di bawah kementerian ini ada 3 tunggak utama, 3 teras yang menjadi fokus kita, yang acap kali saya sebutkan, tapi saya ulang untuk peringatan buat diri sendiri dan juga kita semua. Pertama adalah aspek prasarana ataupun infrastruktur. Ini yang diusahakan oleh rakan-rakan seperti SKMM, MINIC untuk pastikan bahawa dari segi prasarana fizikal dan digital itu lengkap, termasuklah juga nanti insya-Allah MINIC akan mulakan apa yang disebut sebagai globalization. .my, ya. .my sekarang ni kalau sekiranya kita inginkan laman web alamatnya .my, kita perlu ada organisasi yang berdaftar di Malaysia, tapi insya-Allah MINIC akan usaha supaya mana-mana organisasi di dunia yang inginkan alamat .my boleh, ya, mendapatkan alamat tersebut, dan ini insya-Allah akan menjana hasil bukan hanya untuk MINIC tapi untuk kerajaan dan negara. Dan juga prasarana seperti yang kita sedia maklum, setakat hujung bulan Mei, pencapaian pelaksanaan rangkaian 5G di bawah DNB telah mencapai 62.1%. Ini satu pencapaian yang membanggakan. Namun jauh lagi perjalanan kita untuk capai 80% coverage of populated areas ataupun rangkaian kawasan berpenduduk. InsyaAllah pada hari ini jam 1.30 Datuk KSU akan mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan petugas 5G bersama yang diperkongsikan bersama yang bahagia Datuk KSP
Dan tugas pasukan ini adalah untuk pastikan pelaksanaan rangkaian 5G mengikut aturan yang telah ditetapkan, dan sekiranya semua berjalan dengan lancar, insya-Allah menjelang tahun depan kita akan dapat satu peralihan dari single wholesale network kepada dual network, insya-Allah. Jadi saya harap menjelang 30 Jun kita akan ada beberapa pengumuman baik dan penting dari kalangan syarikat-syarikat telekomunikasi di mana mereka insya-Allah akan bersama dalam DNB, Digital Nasional Berhad, memegang equity, serta mereka telah menandatangani apa yang disebut sebagai access agreement untuk membolehkan kita menikmati perkhidmatan 5G. Jadi itu teras ataupun tunggak pertama. Manakala kedua adalah aspek keselamatan. Kita semua tahu baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Negara beberapa hari yang lalu telah membuat satu pengumuman ataupun memberi jawapan tentang keperluan kita merangka satu undang-undang keselamatan cyber. Ini insya-Allah akan diusahakan oleh NACSA. Manakala tugas dan fungsi bagi Cyber Security Malaysia akan diperjelas supaya tidak ada pertindihan dengan entiti seperti NACSA. Ini penting kerana di mana-mana negara dalam dunia ini perlu ada satu badan kawal selia untuk industri keselamatan cyber. Di Malaysia kita menuju ke arah itu, dan ini insya-Allah akan diusahakan bersama agensi NACSA. Dan kalau kita lihat dalam bidang lain, contohnya tenaga, kita ada Suruhanjaya Tenaga sebagai badan kawal selia, manakala kita ada TNB sebagai salah satu agensi ataupun badan yang juga dimiliki oleh kerajaan untuk melaksanakan. Dalam bidang contohnya air, kita ada SPAN sebagai badan kawal selia, manakala kita ada Air Selangor. Dan dalam bidang telekomunikasi kita ada SKMM sebagai badan kawal selia, dan kita ada DNB, TM dan sebagainya sebagai agensi pelaksana. Jadi insya-Allah begitulah juga kita harapkan NACSA sebagai badan kawal selia ataupun entiti yang akan mengambil alih nanti bila dah ada akta keselamatan cyber, manakala CSM akan terus mainkan peranan sebagai satu agensi yang penting untuk memastikan keselamatan cyber di Malaysia terkawal dan terjamin. Penting juga saya sebut, Yang Berhormat Menteri Ekonomi, Yang Berhormat Rafizi Ramli baru memberi jawapan dalam Dewan Negara juga beberapa hari yang lalu tentang satu akta omnibus ataupun akta yang merangkumi beberapa akta yang lain untuk dipinda bagi menjamin data sharing ataupun apa yang kita sebut sebagai penggunaan data di antara agensi dapat dipermudah. Data dan keselamatan data, keselamatan cyber ini adalah tonggak kedua, bukan hanya oleh kementerian ini tapi juga oleh kerajaan perpaduan, kerajaan Malaysia. Ini penting kerana kalau kita ada prasarana, kita kena pastikan prasarana itu dapat dimanfaatkan dengan selamat. Dan tonggak yang terakhir, yang mana Finas juga adalah sebahagian daripadanya, ialah apa yang disebut sebagai ekonomi digital. Ini penting sebab kita selalu ingat Finas, filem. Tapi realitinya pada hari ini, seperti yang saya pernah sebut, kita tidak shoot on film anymore. Tidak ada mana-mana syarikat produksi yang membuat penggambaran menggunakan filem, celluloid, 35mm. Malah saya ingat lagi tahun 2003-2004, waktu itu saya baru pulang ke tanah air selepas tamat pengajian, dan itu zaman peralihan daripada analog ke digital. Berlaku satu gerakan di kalangan pembikin filem yang ada disebut sebagai New Wave of Malaysian Films, dan ia satu saat yang sangat sangat bagi saya menimbulkan perasaan keterujaan yang tinggi, kerana sebelum ini sekiranya kita ingin buat penggambaran, kos dia sangat tinggi. Tapi bila ada digital, penggambaran secara digital, maka kos produksi berkurangan. Ini membolehkan lebih ramai terlibat dalam bidang pembikinan filem dan merancakkan lagi usaha untuk kita bercerita tentang kisah-kisah dalam negara kita.
Ini yang saya lihat antara sebab kenapa pada hari ini, di saat dan ketika bila mana kita melihat bukan hanya ekonomi dalam negara kita, tapi untuk kita mengeksport bahan-bahan kreatif, amat penting dan mustahak badan seperti Finas. Kita teliti dan kita rangka semula beberapa gerak kerja serta kita pinda Akta Finas bagi mencerminkan perubahan zaman dan juga keterbukaan kita untuk mendepani cabaran masa kini dan hadapan. Realitinya tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat audiens di Malaysia untuk filem-filem kita tidaklah sebesar mana. Kalau kita kirakan sekarang ni 33-34 juta rakyat Malaysia yang benar-benar menonton filem. Mungkin yang pergi ke pawagam, yang pergi ke sinema, Cineplex dan sebagainya, jumlah dia mungkin tidaklah mencecah 10 juta, ya, mungkin lebih sikit dari itu. Tapi bila kita lihat rantau Asia Tenggara, jumlah penduduknya 650 juta orang. Tak perlu pergi jauh. Kita lihat Singapura, Indonesia dan Brunei, yang mana mereka ada warga rumpun Melayu sebagai contoh. Yang mana bahasa Melayu itu mungkin lebih mudah untuk difahami. Maka itu adalah audiens yang perlu kita teliti dan kita usaha untuk ekspor bahan-bahan filem-filem kita ke negara-negara tersebut. Maka sewaktu kita mengadakan sesi town hall di Rex KL baru-baru ini untuk Finas dan juga industri perfilman, pengerusi Finas ada menyatakan dalam kita merencana gerak kerja pergi ke apa yang disebut sebagai film market ataupun pasaran filem di sama ada di Hong Kong ataupun di Cannes di Perancis dan sebagainya, Finas boleh dan mungkin perlu memainkan satu peranan kerana mungkin ramai penerbit tidak dapat turut serta kerana kos untuk ke pasaran-pasaran filem ini. Dan saya lihat ini adalah satu usaha yang baik membantu lebih ramai pembikin filem untuk membawa karya-karya mereka ke luar negara. Saya lihat ini satu usaha yang penting kerana kita memang akui zaman gemilang, zaman emas dalam bidang perfilman ini kita semua sebut sebagai zaman studio Jalan Ampas. Ya. Dan memang waktu itu kalau kita lihat format pembikinan filem juga sangat berbeza dari hari ini. Waktu itu the studio owns everything. Studio memiliki semuanya. Sama ada dari segi pembikinan, dari kalangan seniman dan juga tempat-tempat tayangan. Pawagam, semua dimiliki oleh studio. Namun hari ini, Akta Finas menyatakan bahawa sekiranya anda ingin terlibat dalam bidang perfilman, tidak ada monopoli. Ya, kalau anda ingin menjadi pemamer, itu tugas anda. Kalau anda ingin menjadi karyawan, itu tugas anda. Tapi saya lihat ada keperluan untuk kita teliti. Apakah cabaran-cabaran? Bukan hanya bagi Finas, tapi untuk industri kreatif dan digital dalam negara kita. Ini sangat penting supaya kita faham isu, cabaran dan peluang yang ada. Saya lihat ada beberapa perkara yang mungkin ingin saya sentuh. Memang tak boleh kita nafikan kejayaan filem-filem kita mutakhir ini di peringkat antarabangsa. Contoh satu filem independen yang bertajuk Tiger Stripes, terbitan syarikat Ghost Girl Pictures Sdn Bhd, mencipta sejarah menjadi filem Malaysia pertama memenangi hadiah utama untuk filem terbaik di Minggu Pengkritik Cannes. Dan ia telah diadakan pada 17, malah filem itu telah membuka Cannes Film Festival. Ini satu pencapaian yang sangat baik bagi sebuah filem di Malaysia. Dan alhamdulillah pihak Finas telah juga membantu dari segi dana pemasaran sebanyak RM100,000 untuk membantu filem tersebut dibawa ke Cannes.
Dan juga filem Abang Adik yang berjaya melakar sejarah, memenangi 3 anugerah utama pada Far East Film Festival ke-25 yang berlangsung di Udine, Itali pada April lalu. Filem tersebut telah memenangi trofi Golden Mulberry, Black Dragon Critics dan anugerah White Mulberry untuk filem cerita terbaik. Ini adalah kali pertama dalam sejarah apabila sebuah filem dari Asia Tenggara berjaya memenangi 3 anugerah sepanjang penganjuran Far East Film Festival tersebut. Juga filem cerita Harum Malam, hasil terbitan Aparat Sedia Berhad, Scope Productions di Ayu Pictures, oleh pengarah terkenal dan juga kawan saya, Din Said, telah memenangi anugerah pengarah terbaik di 8th Horror International Film Festival Fright Nights di Greece pada Mei yang lalu. Maka kita lihat karya-karya karyawan kita, penerbit kita, director-director kita memang punyai bakat yang tidak boleh kita nafikan. Tapi apakah yang boleh kita lakukan dan apa yang boleh diusahakan oleh pihak kerajaan untuk membantu mengukuhkan usaha menghasilkan karya-karya yang benar-benar mencermin bukan hanya idea, kreativiti, tapi juga mungkin sedikit sebanyak kisah cerita negara Malaysia. Jadi ini yang saya harap dengan pasukan di Finas serta the board yang insya-Allah nanti akan diisi insya-Allah dengan lebih pantas dalam proses, akan teliti beberapa perkara ini. Semalam saya juga telah bertemu dengan 4 persatuan, FDAM, PFM, Profima dan Seniman untuk mendapat sedikit sebanyak pandangan tentang beberapa perkara. Dan saya percaya dengan Puan TKP dan juga the board, insya-Allah beberapa perkara ini dapat ditangani, membantu para karyawan untuk mengusahakan karya-karya yang lebih mantap di masa depan. Tuan-tuan dan puan, saya juga ingin ucapkan tahniah, ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Encik Suhaimi Sulaiman dan pasukan di RTM yang telah menang 2 anugerah di Asia Pacific Broadcasting Awards 2023 di Singapura. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa dan semestinya telah mengharumkan nama baik Malaysia dan juga RTM di persada antarabangsa. Tahniah. Saya boleh nyatakan bahawa dalam perbincangan saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menyatakan rasa sangat berpuas hati dengan pencapaian yang telah diusahakan oleh RTM. Kini tidak ada lagi keluar dari, tidak lagi bermain di bibir beliau di mana RTM. Sekarang RTM di sini, dalam sini. Dalam hati. RTM, teman setia anda. Tuan-tuan dan puan, jadi saya telah menyentuh beberapa perkara tentang Finas, RTM. Tapi penting juga kita lihat usaha yang perlu kita lakukan bukan hanya dalam kementerian tapi juga di peringkat ASEAN. Ini penting saya lihat bila kita sebagai contoh pada bulan Februari yang lalu mengusahakan Musica Extravaganza dengan sahabat kita MediaCorp dari Singapura. Juga keterlibatan saya dan pasukan dalam mesyuarat ASEAN Digital Ministers Meeting di Boracay, Filipina dan beberapa perbincangan lain yang mana menunjukkan bahawa untuk kita mengecapi bukan hanya makna ASEAN itu, Association of Southeast Asian Nations, tapi to tap the potential untuk benar-benar merealisasikan potensi rantau Asia Tenggara. Ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan. Jadi bahagian dasar, bahagian antarabangsa, ada beberapa perkara yang saya telah minta Mr. Mano bangkitkan dengan Datuk KSU, dengan TKSU tentang usaha kita untuk menyediakan beberapa framework kerangka aspek kawal selia di peringkat ASEAN khusus berkait data sharing, data sovereignty, yang mana pada hari ini
Malaysia jelas menjadi satu destinasi utama bagi pelaburan pemproses data, data center, data processing center, pusat pemprosesan data. Tapi timbul persoalan di banyak negara, termasuk di Eropah, tentang data yang dihasilkan di sebuah negara milik siapa. Jadi perkara ini perlu kita tangani segera untuk pastikan Malaysia bersedia untuk menjadi, kita boleh kata sebagai leader, bukan hanya dalam merangkul, mengumpulkan semua pelaburan sebanyak mungkin, pelaburan data center, tapi menyediakan kerangka kawal selia untuk ASEAN supaya kita boleh merealisasikan potensi ASEAN sebagai satu economic bloc yang dijangka menjadi keempat terbesar di dunia, dalam tidak berapa lama lagi. Ini penting kerana pada hari ini, seperti yang saya sebut tadi, jumlah penduduk di ASEAN mencecah 650 juta orang, dengan KDNK bagi ASEAN mencecah 3 trilion US dollar. Ini satu potensi yang sangat besar yang perlu kita rangkul. Dan saya juga telah menyatakan bahawa sama ada Finas, MDEC dan beberapa agensi yang lain, sekiranya dalam setahun kita tahu ada sejumlah film market ataupun expo yang ingin disertai. Satu, sebaik mungkin kita kumpulkan semua agensi dalam Kementerian Komunikasi yang mana boleh kita bawa hasil mereka yang bersesuaian, bertepatan dengan format ataupun forum tersebut. Janganlah kita anggap kita work in silo saja. Kalau MDEC pergi, bawalah yang lain, produk-produk yang dihasilkan. Malah saya lihat ada keperluan, ada kewajaran untuk kita teliti usaha yang kita patut contohi, Finas, yang mana mungkin kita boleh kumpulkan karya-karya daripada penerbit-penerbit lain yang tak dapat pergi. Samalah juga kita akan ada beberapa expo, contohnya MWC Barcelona tahun depan, juga London Tech Week tahun depan. Saya ingin lihat MDEC dan juga MCMC bawa kawan-kawan ataupun produk-produk dalam industri digital, ekonomi digital, termasuk contohnya daripada Petronas, daripada JLC yang lain, untuk kita bawa ke persada antarabangsa. Ini akan membantu dalam ekspor ekonomi digital dan akan mendatangkan hasil kepada negara. We have to work together. Kita perlu bekerjasama untuk lebih pantas bergerak ke depan. Akhir sekali, kita insya-Allah tidak lama lagi akan masuk pada bulan Julai nanti, sambutan bulan kebangsaan. Saya harap tuan-tuan puan-puan dalam agensi masing-masing akan turut serta dalam aktiviti dan program sepanjang bulan kebangsaan itu, termasuk dengan mengibar jalur gemilang dan mengamalkan apa yang kita ikrarkan tadi: kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesemua prinsip-prinsip yang menjadi teras kepada negara kita. Saya harap dia bukan hanya manis di bibir, tapi perlu disemat di hati. Kalau kita tidak jaga negara kita, siapalah yang akan jaga? Jadi tuan-tuan puan-puan, amalkan bukan hanya dengan berkata-kata, tapi dengan budi juga apa yang kita baca dalam ikrar rukun negara. Akhir sekali, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Rosita dan juga rakan-rakan di Finas. Saya percaya tak lama lagi Datuk KSU akan melawat fasiliti yang sedang dibangunkan. Saya telah berkata kepada pemaju tersebut, beliau ataupun pihak tersebut perlu pastikan bahawa keperluan Finas itu ditepati, tapi bil dia jangan tinggi. Kita nak kena jimat sikit, dan kalau boleh janganlah terlalu banyak beza antara kos asal dengan yang akan dikenakan nanti. Tapi yang penting, itu akan menjadi base baru untuk Finas, termasuk bagi filem-filem yang kita akan simpan. Saya ada satu anekdot yang ingin saya ceritakan. Saya sebut tadi di awal tentang
waktu peralihan daripada analog ke digital yang melahirkan apa disebut sebagai new wave cinema di Malaysia. Saya ingat saya pernah hadir ke filem negara pada waktu itu di PJ bersama seorang pengarah, pembikin filem namanya Amir Muhammad. Dan waktu itu beliau sedang membuat research tentang satu filem, untuk satu filem, dan kita hadir ke filem negara pada waktu itu, sekarang dalam Finas. Dan saya sangat terkejut pada waktu itu. I think this must have been 2005-2006. Banyak waktu itu, saya rasa Puan Rosita pun tahu, kawan-kawan dalam Finas pun tahu, filem-filem celluloid 35mm. Saya terkejut pada waktu itu untuk melihat, bila saya lihat filem-filem seperti ditinggalkan di ruang-ruang lega, ya, apa nak jadi dengan filem-filem ini. Dan itu bagi saya satu saat yang sangat perit, ya, sangat pedih. Satu, memikirkan apakah nasib hasil karya-karya ini. Kedua, adakah ia mampu disimpan. Ada filem-filem yang saya percaya, literally filem-filem yang mungkin telah kita lupuskan, tapi insya-Allah, ya, perkara seperti simpanan, archiving filem-filem ini akan dapat diusahakan dengan lebih baik bila kita ada fasiliti baru. Jadi Datuk KSU, kita kena pastikan fasiliti baru nanti, ibu pejabat ya, Finas yang baru akan dapat disempurnakan untuk untuk industri filem tanah air. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.